TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat datang ke Sembang Aktif bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, untuk episod Sembang Aktif kali ini, saya memang cukup suka sangat. Kenapa saya suka sangat? Kerana saya bersama dengan dua orang dewi. Dua orang dewi yang mana dewi-dewi ini memang cukup hebat. Di sinilah, kalau murid-murid yang sedang menonton ini kan, macam mana ya saya nak mohon untuk masuk sekolah sukan, mahu pun sekolah seni? Inilah dia. Jadi pastikan anda setia bersama dengan saya selama 1 jam ini di dalam Sembang Aktif. Baiklah, macam tadi saya ada katakan ada dua orang dewi. Siapakah dewi-dewi ini? Inilah dia, saya tampilkan kepada anda. Yang pertama, kita bersama dengan Puan Nur Hamimi Osman, atau lebih mesra kita panggil Puan Mimi. Ketua Penolong Pengarah di Unit Keberhasilan Murid bahagian Sukan, Co-Kurikulum dan Kesenian di KPM. Selamat datang Puan Mimi, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput kami datang sini. Sama-sama. Dan di sebelah Puan Mimi juga memakai cermin mata juga seperti kita berdua. Iaitu Puan Zuraini Abu Hassan, Ketua Penolong Pengarah di Unit Sistem Aplikasi Dalam Talian di bahagian Sukan, Co-Kurikulum dan Kesenian KPM. Selamat datang Puan Zuraini, apa khabar? Selamat datang, terima kasih. Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih. Cantik cincinnya. Ya. Alhamdulillah. Sempat. Baiklah, kalau kita nak bercakap mengenai topik yang kali ini adalah sesi serlahan seni dan mengenal pasti bakat, ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil talent identification. Kan? Sudah pasti ramai murid-murid yang menonton ini juga ingin tahu, macam mana nak masuk sekolah seni? Saya berbakat ni dalam bidang seni. Mahupun kalau yang sukan, kita juga di Malaysia ni ada sekolah sukan. Sebab itu saya nak tanya dulu kepada Puan Mimi. Sebenarnya mungkin Puan Mimi juga boleh terangkan mengenai sekolah sukan Malaysia. Apa sebenarnya sekolah sukan Malaysia ni? Apa bezanya dengan sekolah harian yang biasa tu, Puan Mimi? Okey, terima kasih Akmal. Okey, untuk makluman semua kan, di Malaysia ni kita ada 5 buah sekolah sukan Malaysia. Baik. Penubuhan dia bermula pada tahun 1996 dengan Sekolah Sukan Bukit Jalil. Okey. Pada masa tersebut kita dalam proses untuk menjadi tuan rumah kepada Sukan Commonwealth 98. Betul. So kita perlukan satu pusat untuk kita melatih murid-murid. Baik. Untuk menjadi atlet negara. So maka tertubuhlah Sekolah Sukan Bukit Jalil pada tahun 1996. 1996. Kemudian diikuti dengan Sekolah Sukan Bandar Penawar pada masa tersebut. Pada tahun 1998. Dan yang uniknya, Sekolah Sukan Bandar Penawar ini telah ditukar namanya kepada Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail pada tahun 2011. 16 April 2011. Pemasyuran nama tersebut telah dilakukan sendiri oleh Sultan Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim. And then yang ketiga, kita ada Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Okey. Yang keempat, Sekolah Sukan Malaysia Sabah. Dan yang kelima, Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. So buat masa sekarang kita ada 5 buah sekolah sukan Malaysia, dan akan datang kita akan ada satu lagi penambahan sekolah sukan Malaysia yang sekarang ni dalam pembinaan. Kat mana? Di Perlis. Perlis. So masih dalam perbinaan tapi belum siap sepenuhnya. InsyaAllah. Jadi nanti Malaysia akan mempunyai 6 sekolah sukan, betul? Akan datang. Yang berada di Perlis, negeri sekolah Perlis. Sukan yang ke-6. Yang ke-6 itu mengenai Sekolah Sukan Malaysia. Ini saya dulu Puan Zu, saya cuba untuk memohon tetapi ditolak. Mungkin saya kurang berbakat agaknya kan. Ni kalau kita nak bercakap mengenai Sekolah Seni Malaysia, saya pasti ramai murid-murid ni yang nak tahu sekolah seni Malaysia ni macam mana pula, apa beza dengan sekolah sukan, Puan Zu? Terima kasih Akmal. Sama-sama. Untuk makluman semua, bahawa sekolah seni Malaysia ketika ini ada 4 buah sekolah semuanya. Iaitu yang pertama ditubuhkan ialah Sekolah Seni Malaysia Johor dan Sekolah Seni Malaysia Sarawak. Ditubuhkan pada tahun 2007. Kemudian diikuti dengan Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur
ditubuhkan pada tahun 2014. Kemudian Sekolah Seni Malaysia Perak ditubuhkan pada tahun 2016 bersama-sama dengan satu program pendidikan seni iaitu di SMK Ilupura Sabah. Jadi keseluruhannya 4 sekolah seni dan satu program pendidikan seni iaitu di Sabah bagi rakyat Sabah. Baik. Adakah macam kita tahu kalau sekolah sukan sekarang ada yang bakal orang kata dijalankan nanti kan, tengah buat sekarang ni kan prosesnya di negeri Perlis. Kalau sekolah seni ada tak akan ada tambahan baru sekolah seni? Buat masa ini belum ada lagi tambahan sekolah. Cuma ada 4 dan plus one lah, satu di Sabah. Okey. Bagi macam Perak tu mungkin untuk zon utara, Kuala Lumpur untuk zon tengah, dan Johor mungkin untuk zon selatan, Putar Timur, Sabah dan Sarawak. Untuk ketika ini. Meliputi semua negeri semua kan? Negeri, ya, semua betul. negeri. Baik. Dan saya pasti ibu bapa yang menonton ini kan, mungkin anak dia tak habis-habis. Mami, Aiden ya. Aiden nak masuklah sekolah sukan ni. Aiden nak masuklah sekolah seni ni. Jadi saya pasti ibu bapa juga tertanya, sebenarnya apa objektif penubuhan sekolah sukan dan juga sekolah seni? Puan Mimi, kita pergi dulu sekolah sukan. Okey, sebelum saya meneruskan dengan objektif sekolah sukan, saya nak terangkan tadi saya tak bercakap mengenai jenis-jenis sukan yang ada di sekolah sukan. Baik. Kalau kita tengok di sekolah sukan Bukit Jalil, kita ada 23 jenis sukan yang ditawarkan di sekolah sukan Bukit Jalil. Wow. Kenapa di sekolah sukan Bukit Jalil ini banyak sukannya? Kerana di Bukit Jalil ini dia jadi pusat untuk atlet negara berlatih di Majlis Sukan Negara. Baik. So atlet murid yang bersekolah kita tempatkan dia di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Okey, kemudian di Sekolah Sukan Malaysia Tengku Mahkota Ismail, kita ada 14 jenis sukan. Baik. Dan Sekolah Sukan Malaysia Pahang kita ada 7. Dan Sekolah Sukan Sabah kita ada 6 jenis sukan, dan akhir sekali Sekolah Sukan Malaysia Terengganu kita ada 8 jenis sukan. 8 jenis sukan. Dan dari segi bilangan muridnya, Okey, Puan bilangan Mimi. murid keseluruhan untuk kelima-lima buah sekolah sukan ini adalah seramai 1,555 orang. Oh, ramai. Ramai. Wah, tapi tak termasuk saya jugalah kan? Boleh. Masuk sekolah boleh. Masuk tetapi sekolah tidak boleh. termasuk dalam senarai. Ya, terima kasih Puan Mimi. Baik, Okey, Puan... saya teruskan dengan boleh, objektif. silakan. Tadi saya tak sebut objektif. Okay? Okey, objektif utama kita buat penubuhan sekolah sukan Malaysia ini adalah kita untuk memupuk bakat murid, atlet murid dalam bidang sukan, dan dalam masa yang sama kita tidak tinggalkan dari segi akademik dia. Sebab kita nak lahirkan murid-murid atau atlet murid yang berfikiran, kita kata berfikir atlet, the thinking athletes dalam ni. So makna dalam dia bersukan dia teringat ni, dan kita untuk menjamin masa depan mereka. Sebab kita tahu bila dia aktif dalam bersukan, betul, dia punya, kalau dia tidak ada kerjaya atau masa depan, lifelong dia tu singkat. Bila dia cedera, dia tak boleh bersukan lagi, dia tak ada income. So dia akan terbiar. So kita di samping itu, di samping kita melatih mereka dalam sukan, kita memberi penekanan kepada akademik juga kepada mereka. Dan kita di bahagian sukan kita buat juga program bersama dengan IPT dan Institut Kemahiran untuk laluan kerjaya mereka. Itu dia. Itu matlamat utama penubuhan sekolah sukan. Sukan. Yang mana saya rasa juga dan pasti persoalan ini telah terjawab di kalangan ibu bapa yang ramai memikirkan kalau sekolah sukan ni dia main sukan je ke? Akademik tak ada ke? Ada, wahai ibu bapa yang dikasihi. Baik, itu objektif penubuhan bagi sekolah sukan. Sekolah seni pula, objektif penubuhannya, Puan Zuraini. Terima kasih. Okey, bagi sekolah seni pula, dia lebih kurang macam sekolah sukan juga ya, sebab sukan dia motor sukan lah bagi murid aktif sukan. Untuk ke sekolah seni, pelajar-pelajar tujuan penubuhan sekolah seni adalah untuk memupuk minat bakat murid dalam bidang kesenian serta mengembangkan bakat murid. Itu tujuan sekolah seni ini ditubuhkan. Dan untuk ketika ini, untuk makluman semua, di Sekolah Seni Malaysia sekarang ini seramai 1,279 murid sedang mengikuti pembelajaran di Sekolah Seni Malaysia. Dan untuk makluman juga bahawa Sekolah Seni Malaysia ada 4 bidang kesenian yang kita tawarkan.
Pertamanya bidang muzik, Baik. bidang tari, bidang teater dan juga bidang seni visual. Ya. Untuk tingkatan 1 hingga tingkatan 3, pelajar-pelajar ini akan belajar ke empat-empat bidang ini. Walaupun mereka ditawarkan untuk masuk untuk bidang muzik, tetapi mereka akan belajar untuk semua mata pelajaran itu. Di samping mereka juga turut belajar mata pelajaran akademik macam sekolah harian biasa. Betul. Jadi seni dan akademik itu berjalan seiring. Yes. Okey. Kemudian dimaklumkan juga bahawa di Sekolah Seni Malaysia juga disediakan juga studio-studio kesenian. Betul. Untuk murid-murid ini belajar Ya. dengan peralatan yang mencukupi Yep. mengikut justifikasi yang sesuai untuk kesenian. Ya, yang mana saya juga pernah menjejakkan kaki ke Sekolah Seni Malaysia di Kuala Lumpur. Apabila saya melihat kemudahan yang ada, Masya Allah, ini saya cukup orang kata kadang rasa jealous pun ada ataupun iri hati. Ui, sekolah mereka ni ada studio menari, studio teater dan macam-macam lagi. Ini soalan yang ramai ibu bapa maupun murid-murid yang menonton ini nak tahu sangat. Puan Mimi, macam mana anak saya nak masuk ataupun nak mohon masuk sekolah sukan ni? Okey, untuk kemasukan ke sekolah sukan tidak sama seperti ke sekolah seni. Kalau sekolah seni dia melalui permohonan, tetapi untuk ke sekolah sukan dia melalui pencalonan. Macam mana? Okey. Dah macam anugerah juara lama kan? Okey, untuk sekolah sukan dia ada 3 kaedah kemasukan. Baik, yang pertama. Yang pertama adalah mengenal pasti bakat atau talent identification, dalam singkat dia kita panggil TID. TID. Yang lebih dikenal oleh orang ramai adalah TID. TID? TID adalah mengenal pasti bakat. Talent identification tu lah. Okey. Yang kedua adalah melalui talent searching. Maknanya kita keluar, jurulatih keluar mencari atlet yang berbakat untuk dibawa masuk ke sekolah sukan. Okey. Talent searching. Yang ketiga, talent scouting. Talent scouting, jurulatih dari Persatuan Sukan Kebangsaan, daripada Sekolah Sukan Malaysia, dia akan pergi ke kejohanan-kejohanan kebangsaan atau kejohanan antara kelab, dia akan scout mana murid yang boleh dibawa masuk ke sekolah sukan. Okey, kemudian kita ada satu sistem yang kita namakan sistem SPASM. Di situ jurulatih-jurulatih ini akan masukkan maklumat guru murid-murid ini untuk kami di kementerian. Kita akan tapis untuk dipanggil mengikuti ujian mengenal pasti bakat. Ada ujian? Ujian dia lain daripada ujian bertulis. Okey. Dia lebih kepada ujian fizikal. So, itu kita simpan dulu untuk kita terangkan kemudian. Panjang kan? Kami berdua. Baik, itu cara untuk memohon masuk ke sekolah sukan. Dan kalau sekolah seni ni, macam mana tu Puan Zo? Okey. Untuk sekolah seni tadi dah diterangkan oleh Puan Mimi bahawa memang berbeza. Kalau sukan melalui pencalonan. Tapi sekolah seni adalah berdasarkan kepada permohonan. Jika adik-adik berminat, silalah buat permohonan. Jika mesti kata kalau adik-adik berminat tetapi tak tahu nak mohon, ibu bapa boleh bantu, guru-guru boleh bantu. Jadi cara memohon untuk masuk ke sekolah seni adalah melalui sistem juga, iaitu melalui sistem essem.moi.gov.my. Okey, sistem ini akan diaktifkan bermula kebiasaannya pada tahun ini kita akan aktifkan pada bulan Julai dan kita akan tutup pada bulan September. Jadi dalam masa jangka 2 bulan itu adik-adik ini kena beri perhatianlah. Jika berminat dengan sekolah sini, silalah mohon dalam sistem yang yang KPM telah sediakan melalui sistem. Kemudian sistem ini biasanya melalui sistem, kalau sukan tadi sistem SPASM, kalau seni ISEM. ISEM? ISEM, ESSEM. Sistem ini. Jadi adik-adik kalau ingat bahawa pendaftaran untuk memohon ke sekolah sini akan dibuka pada bulan Julai pada tahun ini. Pada bulan Julai. Itu untuk permohonan bagi murid-murid lah kan? Murid-murid tahun. Okey, diingatkan juga bahawa yang akan memohon ke sekolah seni adalah murid-murid tahun 6 sahaja. Kenapa? Sebab di sekolah seni pengambilan murid hanya untuk ke tingkatan 1 sahaja. Jadi murid-murid tahun 6 tahun ini untuk
tahun untuk 2023 untuk sesi persekolahan 2024. Mohon dah pada bulan Julai nanti. Pada bulan Julai nanti. Kalau macam saya nak memohon untuk jurulatih boleh ke? Jurulatih sebenarnya boleh ya. Kita sebenarnya jurulatih pengambilan anja ada secara terbuka, open post, boleh mohon pada bila-bila masa. Okey, baik. Jadi Budak-budak, saya nak pergi mohon dulu untuk jawatan sebagai jurulatih di sekolah seni di bahagian seni muzik kot. Saya cubalah. Ya, silakan. Baik, kepada anda semua jangan ke mana-mana selepas ini. Kita akan kembali dalam Sembang Aktif. Baiklah, masih lagi menyaksikan Sembang Aktif bersama dengan saya, Akmal Nazri. Alhamdulillah, permohonan saya ditolak untuk menjadi jurulatih di sekolah seni. Baik, Puan Mimi kan, kalau saya nak tanya, saya pasti ibu bapa juga ingin tahu bagaimanakah langkah-langkah yang dilaksanakan oleh KPM ini untuk memproses permohonan itu. Macam saya tadi ditolak kan. Mungkin nak tahu juga macam mana langkah-langkah dia, Puan Mimi. Okey, terima kasih Akmal. Okey, untuk makluman semua, untuk proses pemilihan murid untuk dipanggil ke, saya gunakan TID lah, short form tadi kan. Adalah yang pertama, kita akan buat di bahagian sukan, kami akan keluarkan surat makluman kepada Persatuan Sukan Kebangsaan, kepada Majlis Sukan Negara, Majlis Sukan Negeri, sekolah-sekolah termasuk sekolah sukan dan sekolah harian mengenai pencalonan murid-murid yang mereka fikir layak untuk dicalonkan ke sekolah sukan. Baik. Okey, dalam pencalonan itu, sekolah calonkan mereka kena isi dalam sistem SPAZM. Mereka kena nyatakan juga sukan apa murid itu sertai dan pencapaian dia di tahap mana. Adakah mereka mewakili di peringkat sekolah sahaja ataupun peringkat daerah atau peringkat negeri atau peringkat kebangsaan. Okey. So di situ kita akan nilai. Baik. Kemudian kita akan maklumkan untuk TID ini hanya murid tahun 6 sahaja yang nak masuk ke tingkatan 1 melalui TID. Oh. Okey. Kalau murid tingkatan 2 sehingga tingkatan 4, biasanya tingkatan 5 kita tak ambil sebab kita takut proses pertukaran sekolah yang melibatkan peperiksaan SPM. Kalau tingkatan 2 hingga tingkatan 4 tu kita melalui talent scouting dengan talent searching. So nanti melalui itu kita bawa ke mesyuarat. Mesyuarat pemilihan dan kalau kita tengok dia layak, kita akan tawarkan. Sebab kemasukan ke sekolah sukan ini adalah sepanjang tahun. Oh, dia bukan kalau macam sekolah seni bulan Julai kan? Sebab sekolah sukan yang tingkatan 1 dia akan masuk pada bulan Mac tahun ini. Untuk sesi persekolahan 2023-2024. Dia akan masuk bulan Mac. Tetapi untuk murid tingkatan 2 hingga tingkatan 4 sepanjang tahun. Sebab kita akan replace balik. Kalau murid yang tak perform, mereka kena keluar dari sistem. Bila mereka keluar dari sistem, kita akan gantikan dengan yang baru. That is from tingkatan 2 hingga tingkatan 5. Okey, jadi maksudnya murid yang telah pun menjadi murid sekolah sukan ini, mereka ini kena pastikan sukan yang dimainkan oleh mereka ini sentiasa kena mencapai ikut standard dia. Wow. Dan mereka akan melalui ujian pada setahun 2 kali oleh pihak sekolah. Nak tengok kecergasan dia macam mana, nak tengok skill dia macam mana, adakah skill dia masih mendata macam tu atau ada peningkatan. Kalau ada penurunan, kita akan panggil ibu bapa, kita akan berbincang sama ada mereka ini boleh terus atau di sekolah sukan atau tidak. Kalau tak terus, kita nasihatkan mereka mohon tukar ke sekolah harian. Dan kita akan ganti dengan atlet murid yang baru. Wow. Maksudnya murid-murid di sekolah sukan ini mereka tidak boleh merasa selesa lah. Ya. Kita nak jadi atlet kebangsaan, kita kena sentiasa bersedia sepanjang masa. Dan kena perform. Ya, betul. Itu untuk sekolah sukan. Yes. Takut pula dengar ya. Jangan takut sebab kita ada guru akademik, kita ada jurulatih, kita ada kaunselor, kita ada
pegawai psikologi sukan yang akan membantu atlet murid di sekolah sukan. Ya, itu So mereka dia. ini semua terjaga. Baik. Okey, itu sekolah sukan. Kalau sekolah seni ni, Puan Zu, macam mana pula? Okey, baik. Terima kasih untuk kemasukan ke sekolah seni. Baik. Okay, biasanya mula-mula kita akan buat hebahan lah. Okey. Untuk beritahu orang awam, ibu bapa, guru-guru sekolah, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia akan menghantar surat surat siaran ke sekolah seluruh negara. Baik. Kita fokus kepada sekolah rendah kerana pengambilan kita adalah untuk Form 1 ya. Ya. Jadi pelajar tahun 6 yang akan memohon. Kita akan buat hebahan di seluruh negara supaya murid yang berbakat ini membuat permohonan. Permohonan ini mestilah dibantu oleh guru-guru ataupun ibu bapa di rumah lah melalui sistem buka sistem dan mereka isi apa yang diperlukan dalam sistem itu. Kemudian hebahan juga kita buat melalui radio, TV, akhbar dan juga banyaklah talian WhatsApp semualah. Okey. Kita buat menyuruh seluruh Malaysia. Jadi supaya adik-adik yang Minat? yang berminat, yang berbakat tidak tercicir supaya dapat terus memohon ke Sekolah Seni Malaysia. Itu caranya. Itu caranya. Okey, baik. Dari segi orang kata apa, bagaimana pencarian bakat ini dilaksanakan juga. Puan Mimi, saya rasa tadi Puan Mimi ada nak sentuh ada satu perkara yang tadi. Okey, kalau nak tahu, kejap lagi kita cerita. Inilah masanya. Okey, seperti yang saya cakap tadi, saya akan terangkan mengenai talent identification atau TID atau dalam bahasa Melayu dia adalah mengenal pasti bakat. Okey. Okey, setiap calon yang kita panggil untuk mengikuti TID itu, mereka ini akan diuji dengan 4 komponen ujian. Oh, okey. Antaranya? Okey, komponen yang pertama adalah ujian anthropometry. Apa tu? Anthropometry adalah ujian untuk mengukur bentuk tubuh badan mengikut kesesuaian sukan. Baik. Antara bateri ujian dalam anthropometry ini adalah yang pertama adalah tinggi. Okey. Sebab certain sukan, saya bagi contoh bola jaring. Bola jaring. Bola jaring, dia nak minima ketinggian 170 cm. 170 cm. Baik. Fatin, minta maaf. Ya. Itu sebab kalau kita tengok pemain bola jaring Malaysia semua tinggi-tinggi. Semua tinggi-tinggi. So di tingkatan 1, okey. minima ketinggian adalah 170 cm. Ini itu di peringkat sekolah menengah kan? Sekolah rendah. Sekolah rendah. Tahun 6 nak masuk tingkatan 1. Jadi dia punya syarat kelayakannya antara ini bola jaring 170 cm. Sebab dia mengikut sukan. Okey. That's why kita ada anthropometry. Kemudian dalam anthropometry tu juga kita ada berat. Okey. Kenapa berat? Sebab macam sukan gym rama, dia tidak boleh murid yang berat dia melebihi 42 kilogram. Oh, baru saya tahu. Okey. Kemudian kita ada ujian yang kita kata panjang depa. Panjang atau depa. Arm span. Yes. Kita keluar kamera pula. Kenapa kita perlukan arm span itu? Sebab dalam setiap aktiviti, kita memerlukan pergerakan tangan. Kita nak rampas bola. Betul. Kita nak blok orang. So, perlukan that arm span. Berapa panjang depa kita boleh pergi? So, dia memang dia ada ujian-ujian. Setiap ujian tu ada spesifik dia punya. Okey, yang kedua kita pergi kepada ujian yang kedua adalah komponen kecergasan umum. Ini yang orang panggil, orang kata fitness. Okey, antara ujian dia adalah lari pecut 50 meter. Okey. Kenapa kita buat lari pecut 50 meter? Kita nak tengok ketangkasan dia lari. Berapa saat yang dia dapat semua tu kan. Tiup jari dia terus pergi ke tidak? Okey. Dan berapa laju dia sampai? Sebab dalam setiap sukan memerlukan ketangkasan dan kelajuan. Betul, setuju. Antara ujian yang kedua adalah basketball throw. Lontar bola keranjang. Bola keranjang tu besar. Betul. Kenapa kita lontar? Sebab kita nak tengok kekuatan tangan kita.
Bila kita lontar, kita tengok kalau kita ada power, dia akan pergi jauh. Betul, setuju. Kalau kita tak ada power, jatuh depan kita saja. Tak ya juga kan? So this is contoh-contoh ujian yang ada dalam ujian kecergasan. Okey. Satu lagi saya nak sebut yang paling penting orang semua ni adalah untuk kekuatan otot kaki kita adalah lompat jauh berdiri. Kita berdiri di sini. Okey. Dari sini kita lompat, tengok berapa jauh kita boleh pergi. Minimumnya Standing berapa? broad jump. Oh, dia ada tak dia punya minimum berapa kena lepasi? Dia ada memang dia adalah dia punya pengiraannya. Ya. Oh. Jadi itu caranya. Sebab kaki you kena kuat. Betul. You nak berlari pantas, you nak melompat. That is kita ukur kekuatan kaki melalui standing broad jump atau lompat jauh berdiri. Lompat jauh berdiri. Jadi itu antaranya lah. Antaranya. Okey. Okey. Komponen yang ketiga, yang ini baru kita pergi kepada spesifik sukan. Kalau kata murid itu kita panggil untuk TID bola jaring. Pertama, mereka akan diuji mengenai melontar dan menangkap bola. Yang kedua, menghalang. Yang ketiga, menjaring. Okey. Kalau hoki, pertama, cara mereka memegang kayu hoki. Cara mereka menolak bola hoki dan menahan. Atau cara mereka dribble bola hoki melalui kon-kon. Itu antara ujian dia. Okey. Dan last sekali, yang akhir sekali yang ramai orang tanya, kenapa ujian ini dibuat? Adalah ujian psikometrik. Macam mana ujian psikometrik tu? Ujian psikometrik adalah ujian bertulis yang untuk mengukur kognitif murid. Kognitif murid dan ketahanan mental. Sebab ahli sukan dia kena kental. Betul. Satu lagi, ahli sukan dia kena bijak. Dia kena tahu membaca. Dia kena tahu menilai soalan-soalan itu. Kalau mereka tak tahu itu, mereka tak faham, agak sukar untuk jurulatih menerangkan sesuatu aktiviti nanti. So dari empat komponen ujian ini, kita akan beri skor dan kita akan masukkan markah dan kita akan rankingkan mengikut sukan. Baik. Kemudian daripada situ baru kita bawa dalam mesyuarat pemilihan dan kita pilih siapa yang layak. Itu dia. Ya. Itu dia. Murid-murid. Jadi, Puan Mi, saya pasti kalau ujian psikometrik itu juga, adakah ramai murid-murid ataupun atlet-atlet itu, mereka agak, orang kata, gagal di peringkat itu. Sebab mereka ingatkan, hanya sekadar bermain, main. Tapi bila sentuh yang ada, ataupun ada ujian psikometrik ini, diorang rasa macam, alah, kenapa nak kena buat ujian ni? Lepas tu, dan sebagainya lah kan. Puan Mi. Sebab ujian psikometrik ni, dia tiada lulus, tiada gagal. Dia tak ada lulus, tak ada gagal. Dia hanya menilai kefahaman murid. Okey. Daripada situ kita bagi skor. Dia tahu kalau kita kata sebenarnya soalan satu kita nak menilai perkara mengenai A. Tetapi kefahaman murid itu B. So kita akan letakkanlah skor dia di mana. Baik. Dia juga akan menilai creative thinking murid. Creative thinking. Bila diberi situasi dalam pertandingan, ke mana you nak pergi? Kalau di laluan A you tak boleh pergi, kita mesti kena ada laluan B atau laluan C. Adakah dalam masa sepantas satu saat mereka boleh tukar ke laluan B atau ke laluan C? Menarik. Itulah psikometri. Baik, tapi adakah psikometri ini juga sama seperti PPSID sekolah harian juga? Lain. Dia lain? Lain. Apa yang lainnya? Ini khas untuk sukan, untuk kita nilai untuk kemasukan ke sekolah sukan. Okey, faham. Memang ujian dia khas untuk murid yang akan masuk ke sekolah sukan. Ya. Dia lebih banyak dari segi berkaitan dengan mengenai sukan, mengenai semasa. Ya, dan sebagainya lah. Baik, itu dia Puan Mimi merupakan bekas atlet bola jaring ya. Dah tutup buku. Dah tutup buku dah. Cerita bola jaring itu. Okey, kalau sekolah seni, saya pastinya takkanlah dia nak kena lompat-lompat kan, ataupun nak kena apa tadi kira depa semua kan. Saya pasti cara pemilihan ini juga
agak berbeza. Sebab kita tahu ada 4 seni di dalam sekolah seni ini, iaitu ada seni muzik, seni tarian, seni visual dan juga seni teater. Jadi adakah mereka ini kena pandai bermain muzik, pandai berlakon, barulah boleh masuk ke sekolah seni? Puan Zu. Okey, Encik Akmal. Terima kasih. Okey, untuk makluman, pengambilan murid ke sekolah seni ini berdasarkan pilihan. Ya. Okey. Murid-murid yang memohon ke sekolah seni melalui sistem itu akan pilih satu bidang. Okey. Misalnya saya lebih kepada bidang visual, boleh melukis. Okey. Saya akan memilih bidang visual. Baik. Siapa yang pandai berminat tari akan pilih tari, teater dan muzik dan sebagainya. Okey. Okey. Dan semua murid yang memohon ke sekolah seni ini kita akan panggil kesemuanya untuk sesi uji bakat. Ya, ataupun kita panggil sesi serlahan seni. Okey. Sesi serlahan seni ini kita akan buat di semua JPN. Di semua zon kita ada membuka pusat uji bakat dan murid-murid ini kita akan panggil kita akan beritahu melalui sistem juga di mana bila tarikhnnya, di mana tempatnya dan masanya. Baik. Dan murid-murid akan datang dan bersedia untuk menjalani uji bakat. Okey. Misal kata murid ini memilih muzik. Okey. Untuk bidang muzik, murid-murid ini nanti akan diuji bakat dengan bermain instrumen. Misal kata murid ini pandai bermain alat muzik, piano. Okey, contohnya. Okay. Di pusat uji bakat akan sediakan piano dan murid ini akan bermain piano. Begitulah. Jika murid ini tidak boleh bermain instrumen tetapi mereka ada suara, ada vokal yang bagus, kita akan uji juga dalam segi vokalnya. Ya, mereka akan menyanyi. Mereka juga akan diuji dengan perkara asas dalam bidang muzik itu sendiri. Bidang muzik. Ya. Dan untuk makluman juga bahawa panel-panel yang uji bakat ini adalah terdiri daripada panel-panel yang telah dilantik oleh KPM. Di seluruh Malaysia ada panel yang akan menguji bakat murid-murid ini masuk ke sekolah seni. Panel-panel ini juga termasuk jugalah jurulatih sekolah seni Malaysia itu sendiri. Baik. Bagi bidang teater pula ya. Bidang teater kali uji bakat nanti murid-murid ini saya nak tahu. Ini saya nak take note ni. Okey, kalau teater macam mana tu? Murid-murid akan berlakonlah. Murid ini akan diberikan satu skrip. Contohnya dengan skrip yang itu murid-murid ini akan olah mengikut situasi. Mereka boleh jadikan skrip itu dalam contoh dalam monolog, dalam situasi sedih, gembira dan sebagainya. Juga murid-murid ini akan diberikan watak. Misal kata untuk watak ibu, watak seorang penjual kuih, ataupun watak-watak haiwan binatang. Mereka ini akan diberikan satu watak. Sebelum mereka masuk tu kami dah bagi dah supaya murid ini bersedia watak apa yang mereka nak lakonkan nanti, sama ada mereka nak merangkak ke ya, mereka nak jual kuih, nak berguling ke, nak jual kuih ke, nak apa ke. Kita akan sediakan beberapa soalan dan murid ini pilih satulah. Ya. Jadi itu untuk teater. Bagi bidang tari pula, murid-murid ini sebelum mereka menari secara solo, secara individu, murid-murid ini akan JU akan panel akan kumpulkan dan panel akan menari dulu bersama murid-murid semuanya. Okey. Orang kata ice breaking. Kan bagi murid ini jangan takut sebab murid ini akan buat pergerakan. Betul. Murid ini sebenarnya pandai menari. Tapi bila sebut uji bakat mereka takut. Agak gemuruh. Jadi mereka gugup macam dan gugup sebagainya. sebab anak-anak ini adalah anak-anak tahun 6, 12 tahun. Jadi mereka kat sekolah biasa menari dengan kawan-kawan. Jadi kat sini datang secara individu nak menari. Jadi kata untuk nak mereka tidak gugup. Mereka akan menari beramai-ramai dulu bersama panel. Panel akan buka lagu, akan membuat step-step asas lah. Panel akan ajar. Kemudian mereka akan dipanggil secara individu. Dan mereka akan menari mengikut lagu yang dipilih oleh panel. Misal kata kita panel nak buka lagu Zapin. Murid ini pandai tak? Berzapin. Nak apa misal kata nak inang. Boleh ke murid ini inang? Begitu juga
moden. Ya. Saya katakan Korea. Ada sekarang budak Korea. K-pop ataupun hip-hop. K-pop. Ya. Kita beri peluang jugalah kalau Ya. ada murid-murid ada talent kan. Ya. Kemudian murid-murid ini pun akan bersedia dengan satu tarian mereka lah yang mereka berlatih kat rumah, apa yang mereka nak tonjolkan kepada kita. Itulah ya. Ya. Jadi sebab itulah murid-murid yang nak masuk sekolah seni maupun sekolah sukan kena bersiap sedia daripada fizikal maupun ini dia Ya. mental. Baik, tadi Puan Zul dia ada sebut kuih kan. Sedap juga kalau kita dapat kuih bakar ke rojak ke macam ni kan. Sebab tu saya nak pergi cari dulu. Murid-murid jangan mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Sembang Aktif. Saya setujulah apa yang dikatakan oleh Puan Zu, Puan Mimi. Alright, masih lagi menyaksikan Sembang Aktif bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, Puan Mimi, saya nak tanyalah kan, sekiranya saya ni dah terpilih dah masuk sekolah sukan sebab hebat sangat bermain bola jaring. Bukan. Bola sepak. Boleh, sebab sekarang ada bola jaring lelaki. Sebaik Puan Mimi tolong coverkan saya. Macam main bola sepak dah masuk dah ni. Ya. Apa rutin harian saya sebenarnya di sekolah sukan tu, Puan Mimi? Okey, untuk sekolah sukan kita ada dua rutin yang biasa kita nampak di sekolah sukan. Okey. Okey, sekolah sukan rutin dia berbeza daripada sekolah asrama yang lain ya. Okey, sekolah sukan rutin bermula seawal 6.30 pagi. Okey, itu tak ada masalah. Saya bangun awal. 6.30 pagi mereka akan menjalani latihan sukan sehingga pukul 8 pagi. Itu pun saya tak ada masalah. Dan daripada 8 hingga pukul 9 waktu mereka untuk buat persiapan diri. Pukul 9 sampai pukul 2 petang mereka akan mengikuti kelas akademik. Itu pun tak ada masalah. Memang tak ada masalah. Ada kelas akademik boleh, tak ada masalah. Betul. Kemudian pukul 2 sampai pukul 3 mereka buat persiapan diri. Pukul 3 hingga pukul 7 petang mereka akan mula latihan semula. Latihan lagi. So bayangkan daripada 6 pagi sampai pukul 7 malam. Untuk latihan. Baik. Kemudian 7 sampai pukul 8 mereka ada break untuk mereka makan, mereka apa. 8.30 malam sehingga 10.30 malam bermulalah kelas akademik semula. Maksudnya ada 2 sesi lah. Ya. Maksudnya bersukan dulu buat latihan. Sukan, kelas, sukan, kelas. Itu kalau rutin biasa. Sekiranya mereka mengikuti kejohanan atau pertandingan, rutin mereka akan bertukar. Macam mana pula tu? Mereka lebih kepada latihan. Mereka akan kurangkan akademik. Dan itu jurulatih akan susun jadual bersama dengan guru akademik. Dan mereka biasanya Sabtu Ahad, kalau pelajar harian akan rehat, pelajar sekolah sukan tidak rehat. Murid sekolah sukan tidak rehat. Biasa pertandingan setiap Sabtu dan Ahad. Betul. Dan mereka akan keluar bertanding seawal pagi dan balik malam. Rehat sekejap, tidur, pagi besok keluar lagi bertanding. Macam tu Ya. Kalau ada kejohanan yang panjang, mereka akan menjalani latihan pusat selama seminggu. Itu akan ditentukan oleh Majlis Sukan Negara kalau untuk yang mewakili negara. Dan kalau untuk mewakili negeri, macam saya bagi contoh negeri Selangor, untuk kejohanan Sukma, mereka akan pergi ke tempat latihan pusat yang ditentukan oleh negeri-negeri tersebut. Itu dia. Nampak tak? Sebenarnya bukan mudah ya dah menjadi murid di sekolah sukan ini. Baik, itu sekolah sukan. Kalau sekolah seni ini, adakah sepanjang masa bermain alat muzik je ke? Ataupun sama juga dia punya rutin seperti sekolah sukan, Puan Zuraini? Okey. Untuk rutin yang berlaku di Sekolah Seni Malaysia lebih kurang macam sekolah sukan juga. Okey. Tetapi di Sekolah Seni Malaysia, waktu pagi mereka ini adalah akan melalui kelas-kelas akademik. Baik. Mereka akan belajar akademik, sains, matematik, semua ikut jadual macam sekolah harian biasa. Kemudian untuk sesi petang, di sini mereka akan belajar kesenian di waktu petang. Jadual kesenian mereka di waktu petang. Selepas mereka rehat waktu tengah hari, lepas makan, mereka akan ada kelas akademik di waktu petang. Dan untuk pengetahuan semua bahawa kesenian di Sekolah Seni Malaysia ini adalah mata pelajaran. Dia merupakan macam akademik juga kerana mata pelajaran kesenian di sekolah seni akan ditaksir. Ada perperiksaaannya. Dia bukan sekadar aktiviti.
bukan sekadar untuk buat latihan, tetapi apa yang mereka belajar mereka akan ditaksir. Mereka ada SPM, peperiksaan SPM untuk mata pelajaran kesenian. Dia berbeza dengan sukan ya. Jadi waktu petang mereka belajar kesenian, waktu malam mereka akan berlatih. Itu juga satu ahad mereka akan membuat latihan di asrama, di sekolah dengan bimbingan jurulatih-jurulatih kita lah. Sentiasa bersama mereka. Baik. Contohnya lah saya bagi satu situasi kan. Minggu depan ni, kami kena buat persembahan ni untuk pembukaan Sukma ni. Contoh kan. Jadi macam mana pula rutin murid-murid yang terlibat itu? Adakah sama ataupun kita kurangkan akademik, kita banyakkan latihan itu, kita panjangkan masa untuk membuat latihan tu, Puan Zu? Okey. Untuk akademik mereka wajib belajar. Mereka tidak boleh tinggal kelas. Tetapi jika ada pertandingan, jika ada persembahan luar, mereka akan menggunakan waktu petang dan juga waktu malam. Waktu malam mereka akan fokus pada kalau ada pertandingan, kalau ada show, mereka akan fokus pada waktu malam untuk latihan. Juga pada Sabtu Ahad. Kadang-kadang pihak sekolah akan panggil daripada luar, tenaga-tenaga pengajar daripada luar untuk berbengkel daripada industri, daripada Aswara untuk berbengkel kesenian untuk murid-murid untuk mata pelajaran yang boleh pihak luar bantu kita lah. Itu dia. Macam saya seorang yang morning person, saya akan masuk sekolah seni. Okey, kita nak beri rehat sekali lagi kepada anda semua. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan bersama dengan ini dia dua orang dewi kita di dalam Sembang Aktif. Masih lagi menyaksikan Sembang Aktif bersama dengan saya, Akmal Nazri. Puan-puan, puan-puan, saya pastikan ramai ataupun banyak permohonan yang diterima setiap tahun untuk masuk ke sekolah sukan maupun sekolah seni. Jadi mungkin secara ringkasnya, kita mulakan dengan Puan Mimi dulu kan. Mungkin boleh kongsikan data-data itu, berapa jutakah permohonan itu? Okey, terima kasih untuk makluman kita bersama ya. Okey, biasanya permohonan pencalonan daripada Persatuan Sukan Kebangsaan dengan sekolah-sekolah yang kami terima setiap tahun dalam lingkungan 1,000 ke 1,500. Memang ramai yang berminat nak masuk. Tetapi yang kami buat tapisan yang layak untuk kami panggil mengikuti ujian TID ini lebih kurang dalam 600 ke 650 saja. Maksudnya setengah daripada permohonan lah kan? Sebab kita ikut kepada kriteria yang kita tetapkan. Dan mencari yang terbaik kan? Baik, kalau sekolah seni pula. Kita tahu zaman sekarang ramai murid-murid nak masuk sekolah seni ni. Jadi saya pasti data-data itu ataupun nombor-nombor itu semakin meningkat setiap tahun. Puan Zu? Okey, kebiasaannya pada setiap tahun memang permohonan ke sekolah seni memang sangat menggalakkan. Pada tahun ini kita menerima sebanyak 3,288 permohonan dari seluruh negara. Baik. Pernah juga mencapai sampai 3,500. Tapi semua yang calon yang telah memohon itu memang kita panggil semuanya untuk datang ke sesi selahan seni. Ataupun yang uji bakat tu kan? Ya, betul. Itu dia. Baik, kalau saya nak tanyalah kan satu soalan ni sebelum kita nak tutup ni. Mungkin Puan Mimi sendiri ada pesanan kepada ibu bapa yang sedang menonton Sembang Aktif kali ini kan. Secara ringkasnya, apa yang ingin diperkatakan kepada ibu bapa yang nak sangat anak dia masuk sekolah sukan Malaysia, Puan Mimi? Okey, terima kasih. Okey, untuk maklumat semua, kami bagi pihak bahagian sukan, kami memang menggalakkan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka menyertai apa-apa juga kejohanan atau pertandingan. Baik. Di situlah kita boleh nampak bakat anak kita sama ada mereka layak atau tidak masuk ke sekolah sukan. Dan di kejohanan itulah kita ada jurulatih-jurulatih kita yang akan melihat bakat-bakat anak kita. Janganlah kita sekat anak kita dari bersukan. Kita kalau boleh, kita nak anak kita bersukan supaya badan dia sihat dan bila dia bergaul dengan orang ramai, pemikiran dia lebih terbuka. Betul, dan teruskan impian mereka mereka untuk menjadi seorang atlet yang berjaya. Okey, saya kongsikan bukan semua ahli sukan tidak berjaya. Sebab ada murid dari Sekolah Sukan Bukit Jalil yang juga Olimpian kita
sekarang menjadi pensyarah di UPSI. Okey. Dr. Mon Ridi, atlet memanah kita. Dan kita juga kita yang paling kita jadikan idola adalah Datuk Azizul Hasni Awang yang memenangi pingat perak di Sukan Olimpik. Power Rocket Man. Yes. Okay. Jadikan mereka idola. Yeah. Mereka cemerlang dalam sukan dan mereka cemerlang dalam sukan. Betul Akademik. tu. Kalau sekolah seni pula, wahai Puan Zuraini. Wah, okay. Seni dia kena lembut sikit. Itulah kita sebagai orang yang menguruskan Sekolah Seni Malaysia, kita mempunyai harapan yang besar untuk khususnya kepada ibu bapa di luar sana supaya dapat menapasi anak-anak yang berbakat ya. Bila anak-anak yang berbakat, kena pastilah bakat dia bakat yang mana, hantarlah anak-anak ini ke Sekolah Seni Malaysia dan buatlah permohonan ke Sekolah Seni Malaysia supaya bakat anak-anak ini dapat dikembangkan. Potensi-potensi mereka ini dapat diperkembangkan di Sekolah Seni Malaysia yang mana kita menyediakan banyak aktiviti kesenian dengan bidang-bidang yang mungkin sesuai dengan kecenderungan, minat dan bakat anak tuan-tuan, puan-puan dan di luar sana. Baik, ingat jangan bazirkan bakat mereka, wahai ibu bapa di luar sana. Bantu mereka, support mereka, sokong mereka. Ya, terima kasih banyak diucapkan kepada Puan Mimi dan juga Puan Zu di atas penerangan mengenai Sekolah Sukan Malaysia dan juga Sekolah Seni Malaysia. Jadi, tunggu apa lagi? Marilah kita sertai Sekolah Sukan dan Sekolah Seni. Baiklah, kita akan jumpa lagi sampai di sini saja. Saya ingin memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan juga mungkin agak nakal sikit ke apa, tak ada. Alhamdulillah semua okey. Baik. Sama-samalah kita. Okey, kita akan jumpa lagi di episod seterusnya Sembang Aktif. Saya Akmal Nazri. Jumpa lagi. Bye-bye.